Allah tidak beranak dan tidak dipernahkan. Exactly surah Al-Ikhlas dibaca oleh Pope yang sangat benci Islam tadi. Selepas membaca kitab ini, dia termenung. Satu-satunya Pope yang resign ketika dia masih lagi dalam office dia. Inilah orangnya. Dan apakah sebab dia minta jawatan? Ini menimbulkan berbagai-bagai spekulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, saya Tuan Imam, Tuan Magusi, Tuan Bilal, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada kuliah malam ini izinkanlah saya untuk bawa tajuk semasa yang walaupun berlaku di kalangan bukan Islam tetapi masih ada hubungan dengan kita umat Islam. Tajuk adalah PAUS, PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu dan LGBTQ. Dan marilah kita mulakan dengan ayat surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa lam yantahu amma yaqulun masanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Apala yatubuna Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Azim, Al-Maidah. Dan sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata sesungguhnya Allah itu Trinity, Allah satu dalam tiga. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Dan sekiranya mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, benar-benar pasti mereka akan disentuh, orang kafir akan disentuh di kalangan mereka oleh azab yang pedih. Dan apakah mereka tidak kembali pada Allah, mereka tidak bertaubat, dan mereka minta ampun kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini ialah ada 4 perkara yang berlaku menjelang perubahan tahun 2022 ke tahun 2003, beberapa peristiwa besar, dan kita pilih ada 3 peristiwa di sini. Pertama ialah kematian tokoh bukan Islam yang menjadi perbincangan dunia. Pertama ialah pemain bola sepak ini, Pele, yang senomen dengan raja bola sepak. Sebab sebelum ini baru sajakan pertandingan bola sepak di Qatar, yang mereka mempunyai agenda tertentu, tetapi apa yang berlakulah di luar daripada apa yang mereka jangkakan. Yang kedua ialah kematian ketua gereja mereka yang bernama Pope Emeritus Benedict yang ke-16. Kenapakah saya sebut tajuk-tajuk yang bukan Islam ini? Sebab dia ada impak kepada umat Islam. Dan kedua ini berlaku menjelang perpindahan tahun baru kita yang baru kita sambut minggu lepas. Mula-mula sekali, inilah kematian Pope mereka, Benedict, yang nama asalnya ialah Pope daripada Jerman. Satu-satunya ketua Vatikan yang mengundur diri pada jabatan. Sebelum ini, barangkali dalam ratus tahun lepas, tidak ada Pope yang mengundur diri ataupun resign daripada jabatannya. Tentulah ada sebab yang besar, dan ada mereka berbagai-bagai teori yang mereka sebut. Antaranya ialah Pope ini tidak boleh kompromi dengan amalan LGBT. Maafkan saya pada kawan-kawan kita daripada Kristian, sebab dakwaan yang dilakukan oleh Pope ini mengatakan hampir seluruh gereja terlibat dengan LGBT. Ini didakwa oleh Pope ini, bukan saya. Dia mengatakan dalam gereja Kristian, lebih-lebih lagi di Vatikan juga, telah didapat pelecehan ataupun amalan LGBT yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan itulah yang antara menjadi sebab dia letak jawatan. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Dan katanya penggantinya lebih mesra kepada LGBT yang ada sekarang, yang disebut sebagai Pope Francis. Dakwaan yang mengatakan bahawa berlaku pelecehan seksual dalam kalangan mereka. Dan mereka lah ketua agama terbesar dan mereka lah mengampunkan orang lain.
sedangkan mereka terlibat dengan perkara yang terkutuk. Ini antara dakwaan yang menyebabkan dia telah meletakkan jawatan. Yang kedua ialah penggantinya ialah seorang yang mesra kepada LGBT. Sedangkan dalam kitab Bible mengatakan amalan kaum Nabi Lot yang Allah telah musnahkan di bawah dua kota Sodom dan Gomorrah, yang Allah laknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut, dan mereka ulang kembali pada zaman moden ini. Dan mereka juga faham dalam Bible mereka mengatakan kaum Nabi Lot yang telah melakukan amalan tersebut, sebagaimana yang Allah juga sebut dalam Al-Quran, mereka telah Allah musnahkan. Yang atas diterbalikkan dan mereka ditimbus di bawah laut mati. Dan kisah ini diketahui oleh setiap orang Islam dan bukan Islam, dan juga orang Kristian. Tetapi mereka masih membenarkan perkara ini. Dan dikatakan penggantinya, yaitu yang ada sekarang, Pope Francis ini lebih mesra kepada LGBTQ. Di Indonesia kita sebut LGBTQ, LGBT. Tetapi dunia sekarang telah menambah QIA. Apakah maksud QIA? Maksudnya lah jenis yang sejenis dengan mereka juga. Dan dikatakan bahawa kedua ini ada konflik dan orang Kristian tidak menceritakan pada ini. Malam ini marilah kita renungi apakah kesan pada umat Islam, sebab daripada Vatikan dia sampai ke bangsa bersatu dan akhirnya menjadi convention ataupun menjadi perkara yang dituntut oleh bangsa bersatu untuk seluruh dunia memperakuinya, iaitu maksudnya LGBT. Tuan-tuan, mengikut Pope yang baru ini, dia kata homosexual people have the right to be in the family. Maksudnya orang LGBT, orang yang melakukan amalan seseorang ini, amalan kaum Nabi Lut ini, mempunyai hak untuk hidup. Mereka harus diberikan simpati, bukan dihukum. Inilah pandangan Pope yang mengampunkan dosa orang lain yang melakukan kesalahan. Dan dia membenarkan perkara ini berlaku dalam kalangan mereka. Dan inilah menyebabkan Pope yang lama telah meninggalkan jabatannya. Disebabkan oleh Katolik telah mula terlibat dengan LGBT. Bukan saya kata, tuan-tuan, tetapi dikatakan oleh pengkaji mereka, termasuk didakwa oleh Pope mereka yang telah meninggal dunia ini. Satu lagi, Pope Benedict ialah Pope yang sangat anti berislam. Dia telah meninggal dunia. Dia mencabar, sebaik saja dia memegang jabatannya pada tahun 2003, tak silap saya. Perkara statement yang pertama yang dia keluarkan di Vatikan ialah agama Islam adalah agama ganas. Dan Rasulullah Muhammad tidak pernah membawa apa yang baru. Lebih lagi, Islam berkembang dengan mata pedang. Itulah yang didakwa oleh Pope yang baru mati ini. Dia bermula dengan dakwaan yang sangat anti ataupun sangat negatif terhadap Islam. Tetapi akhirnya dia bertukar. Perlahan-lahan dia bertukar arah, dan pada akhir-akhir kematiannya dia menunjukkan sesuatu yang positif pada Islam. Ketika dia mulakan jabatannya, dia sangat benci pada Islam, dan tuan-tuan boleh baca di sini. Dan dia mengatakan bahawa Islam berkembang dengan pedang dan tidak ada kebaikan pada Islam. Dan Islam harus dihapuskan segera. Itulah pandangan dia ketika dia naik takhta satu masa dulu. Tetapi ini telah menimbulkan satu pakatan, satu persatuan umat Islam di Eropah. Barangkali berita ini tidak sampai negara kita. Oleh kerana apa yang disebut oleh Pope ini sangat negatif pada Islam, maka seluruh intelektual kita berkumpul. Seluruh 138 intelektual kita seluruh Eropah telah berkumpul dan mengeluarkan satu pamflet ini ataupun satu buku kecil yang bertajuk A Common Words Between Us and You. Ini diambil daripada ayat Quran, surah Al-Imran, supaya Allah mengajak orang Kristian, orang ahli kitab, supaya datang. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an ila akhirih. Dan ayat itu Allah menyuruh supaya Rasulullah mengajak orang Kristian ahli kitab supaya sama-sama datang pada kalimah yang sama, tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mengambil sebahagian kita dengan sebahagian lain sebagai Tuhan. Dan inilah mengumpulkan 138 intelektual kita yang terbaik di Eropah. Dan hasil daripada akibat ini, Islam kelihatan bersatu. Mereka mengeluarkan statement yang padu
Dan akhirnya Pope terpaksa menarik balik. Dan bukan itu saja, dia mengatakan kita perlu adakan dialog di antara agama. Dialog antara agama inilah yang menyebabkan orang Kristian ramai yang meluk Islam. Mereka bermula dengan ucapan negatif, tetapi akhirnya sedikit demi sedikit perkara ini menjadi positif. Dan itulah yang sebab saya sebutkan perkara ini. Di antara mereka bincangkan ialah bagaimanakah sikap Islam terhadap jiran. Sebab Pope ini mengatakan Islam sangat anti kepada jiran mereka, membunuh jiran mereka, dan tidak memberikan hak yang sepenuh kepada jiran. Itu dakwaan yang diberikan oleh pemimpin agung Vatikan semasa dulu. Dan kita tunjukkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Umpamanya Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadun hatta yuhibbu li jari illa ma yuhibbu li nafsihi." Demi jiwaku di tangannya, tidak beriman seorang hamba kecuali sehinggalah dia mencintai jirannya apa yang cinta untuk dirinya sendiri. Hadis-hadis ini yang diberikan oleh kumpulan ulama kita, tokoh-tokoh intelektual kita, menggambarkan dakwaan yang diberikan oleh Vatikan tadi palsu. Hadis-hadis yang dikemukakan, yang disebut oleh Rasulullah, mengajak kepada persatuan ummah, kasih sayang, tetapi agama adalah masing-masing. Tidak ada pasangan agama. Itulah yang sebenarnya yang dinyatakan oleh kumpulan intelektual kita. Kemudian di dalam ketika di tandingan Qatar ini, kita ulang kembali hadis-hadis yang kita kemukakan kepada dalam dialog antara bangsa, antara Kristian dengan Islam. Antaranya Rasulullah, hadis Rasulullah yang cukup indah dalam konteks sedekah, umpamanya kullu ma'ruf sedekah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Dan senyum kepada kawan itu juga sedekah. Dan ini untuk menggambarkan apa yang didakwa oleh Vatikan tadi tidak benar. Dan man la yarham la yurham. Dan siapa yang tidak sayangkan kepada makhluk, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu. Hadis Rasulullah. Ittaqunat wala bi syakri tamrah, dan bertakwa kepada Allah hatta dengan beri sedekah separuh tamar. Fa'ilam tajid paklimatun taibah. Dan sekiranya kamu tidak dapat untuk memberikan sedekah walaupun dengan separuh tamar, makalah dengan kalimah yang indah. Ini menggambarkan Islam tidak sebagaimana yang didakwa oleh Vatikan tadi. Dan hadis yang hampir sama dengan kita baca tadi, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamunya. Dan inilah yang dinyatakan oleh umat Islam. Pope sebelum dia memberikan sebuah kredit pada Islam, walaupun dia bukan Islam. Dia memberikan kredit pada Islam dan dia mengatakan umat Islam, Islam itu sendiri harus diberikan respect. Sebab kalau kita bandingkan agama kita, kata bekas Pope Paul II yang meninggal dunia sebelum Benedict, dia mengatakan kalau kita bandingkan dengan agama kita, kita boleh baca di situ, umat Islam lebih dekat dengan agama kita. Mereka bersujud, mereka rokok, dan mereka letakkan pohit mereka onto the ground. Mereka solat. Dan mereka sangat tekun dalam kaedah mereka. Tidak kita. Hingga kita gereja kita kosong, bahkan katedral kita tidak dikunjungi oleh penganutnya. Maka Islam harus diberikan respect. Ini kata-kata yang positif daripada Vatikan. Berbeza dengan pengertiannya, pada mulanya memberikan konotasi ataupun konotasi yang sangat negatif. Tetapi kita lihat akhirnya sedikit positif yang diberikan oleh tokoh yang meninggal dunia tadi. Dan ini ditunjukkan oleh Pope John II. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dia menghormati Al-Quran. Dan dia pernah cium Al-Quran di sebuah negara Arab. Dan ini menunjukkan bahawa dia tidak memusuhi Islam sebenarnya. Bahkan berbagai spekulasi disebutkan di belakang perbuatan ini. Walaupun tidak ada satu pun yang sahih, sekurang-kurangnya dia memberi kredit pada Islam. Ini ketua agama Kristian, Vatikan Katolik. Dan cukup menarik, di Turki ditemui kitab Bible yang ditulis 1500 tahun lepas. Dan Benedict minta supaya dibaca, dia sebab ini dirahsiakan. Dalam Bible ini dinyatakan bahawa Nabi Isa AS hanyalah diutus untuk Bani Israel. Dan bakal diutuskan Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW. Yang tidak diterima oleh Vatikan. Mereka telah menjadikan kitab ini kitab yang bid'ah. Dan mereka hanya menggunakan 4 kitab
Dan kitab ini tidak termasuk dalam amalan mereka. Sedangkan kitab ini ditulis oleh Barnabas, iaitu seorang daripada yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menggunakan Bible ini. Dan Benedict yang sangat anti berislam tadi minta supaya dia dibenarkan untuk membaca kitab ini, sebab ini satu-satunya Bible dalam bahasa Aramaik, iaitu bahasa yang disebut oleh yang dipertuturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dalam bahasa Aramaik. Nabi Musa alaihi salam bercakap dalam bahasa Hebrew. Oleh sebab itu kitab Taurah dalam bahasa Hebrew, kitab Injil dalam bahasa Aramaik. Sedangkan gereja Vatican tidak pernah ada kitab Bible dalam bahasa Aramaik, tidak ada. Yang mereka ada paling lama pun terjemahan dalam bahasa Greek, Yunani. Dan ditemui di Turki kitab Bible tertulis dalam bahasa Aramaik, bahasa asli yang dipetulkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan inilah menyebabkan dunia riuh rendah satu dunia. Bagi mereka yang membicarakan dari perbandingan agama, maka ini memberikan impak yang besar. Apakah sebahagian kandungan buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris? Izinkan saya sebut. Didapati bahawa dengan carbon 14, mereka mendapati lembaran ini ditulis atas kulit kijang, tak silap saya. Usianya carbon 14 1500 tahun. Dan ini ditulis sebelum Islam lagi. Pada mula mereka mengatakan ini ditulis oleh orang Turki orang Islam. Sedangkan carbon 14 mengatakan dia ditulis sekurang-kurangnya 1500 tahun sebelum Islam lagi. Sebab Islam sekarang hanyalah 1450 tahun saja. Tetapi ini melampaui Islam, maksudnya ditulis sebelum Islam. Tidak ada sebab orang Islam untuk menipu orang Kristian. Bahkan ini satu-satunya kitab dalam bahasa Aramaik, bahasa asli yang dipertuturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menimbulkan perbincangan yang panjang dunia. Dan Pope Benedict yang anti-Islam tadi minta supaya dia dihantar satu salinan ataupun terjemahannya. Di antara terjemahan yang diminta oleh Benedict yang sangat anti pada Islam tadi, dia minta supaya Bible ditemui di Turki ini dihantar padanya. Dan sama ada dihantar atau tidak, sebahagian terjemahan dihantar padanya. Dan dia mengatakan bahawa perkara ini tidak dibenarkan untuk orang Kristian lain membacanya, tetapi dia boleh sebab dia sebagai ketua agama. Kitab ini berbeza dengan 4 kitab yang mereka guna sekarang. Kitab ini lebih hampir dengan Al-Quran, bahkan sama tepat dengan Al-Quran. Pertama, dalam Bible ini mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tidak ada beyond, tidak ada permukaan, tak ada permulaan. God alone hath no equal, no comparison, is beyond comparison. Dan Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Exactly surah Al-Ikhlas terkandung dalam kitab ini. Dan ini dibaca oleh Pope yang sangat benci Islam tadi. Selepas membaca kitab ini, dia termenung dan dia resign daripada jabatannya. Maka spekulasi berbagai spekulasi ditimbulkan oleh masyarakat sama ada Islam dan bukan Islam. Dan di antaranya ialah dalam kitab ini juga jelas mengatakan bahawa Rasulullah dengan nama Muhammad akan diutuskan, dan demi dunia yang ada ini aku ciptakan untuk Muhammad, kata Allah di dalam kitab Injil yang dibuang oleh Vatikan. Sekarang Pope ini ingin membaca kembali. Saya tidak pasti setakat manakah dia membaca ataupun sepenuhnya ataupun sebahagiannya. Dalam kitab ini jelas mengatakan bahawa nama Rasul yang terakhir inilah Muhammad. Dan dia termenung. Selepas dia membaca kitab ini, dia buat satu statement yang bercanggah dengan pegangan dia selama ini. Apa statement dia? Sebelum dia resign, dia sebut perkara ini. Tuan-tuan nilai apakah maksud dia? That Christianity is not in the classical meaning a religion of the book. Apa maksud dia? Kristian bukan agama yang benar. Dia ketua Kristian. That Christianity is not in the classical meaning a religion of the books, bukan agama yang dibawa oleh wahyu yang Allah turunkan kitab. Dia ketua Kristian, tetapi dia keluar statement yang bercanggah. Apakah ini sebabnya dia resign? Itulah di antara perkara, dan dia telah meninggal dunia.
malam tahun baru. Umat Islam dan bukan Islam membincangkan perkara ini dan saya juga ambil kesempatan untuk merenungi apakah impak kepada kita. Akhir sekali dia resign. Satu-satunya Pope yang resign ketika dia masih lagi dalam office dia, inilah orangnya. Yang lain tidak pernah meletakkan jawatan kecuali ada seorang lama dulu dalam 600 tahun yang lalu. Selepas itu tidak ada pada zaman moden Paus atau Paus yang sebutkan Paus ini meletakkan jawatan, tidak ada. Dan apakah sebab dia meletak jawatan? Ini menimbulkan berbagai-bagai spekulasi. Bagi orang Islam, dia mengatakan dia telah meluk Islam. Selepas membaca kitab Injil yang dilarang tadi, dia meluk Islam, tetapi berita ini palsu. Bahkan lebih sensasi, dia didapati ada seorang yang rupanya sama seperti Pope ini, menunaikan haji. Gambar dia sedang melontar, dirakamkan, tetapi palsu. Dan ini dibantah oleh orang Kristian, dipertahankan oleh orang Islam, tetapi akhirnya kita tahu dia tidak benar. Sebab bila dia mati, dia dikebumikan di Vatikan, maksudnya jelas dia bukan Islam. Berita yang mengatakan dia masuk Islam terbatal. Walaupun selama 10 tahun beredar di kalangan umat Islam bahawa dia meluk Islam. Tidak benar. Tuan-tuan yang saya mati. Kalaulah Paus memeluk Islam, satu perkara yang besar. Menggoncangkan seluruh dunia Kristian. Tetapi berita ini tidak benar. Saya kata tidak benar, walaupun berita ini masih bersebar lagi, dia seorang Muslim, tetapi apabila dia dikembalikan, dikebumikan di Vatikan, maksudnya dia bukan Islam. Lebih lagi, orang Kristian datang beramai-ramai memuliakan dia sebagai Pope juga, walaupun dia telah resign. Maksudnya jelas dia bukan Islam. Dan ritual untuk bergumulnya dengan ritual Kristian. Dia silangkan tangannya dan Rasulullah melarang kita silang dalam masjid. Tuan-tuan, tidak boleh kita silang jari seperti itu. Baru kita faham bahawa menyilang jari seperti ini ialah ritual orang Kristian. Rasulullah melarang kita. Di dalam masjid tidak boleh kita lakukan itu. Ada hadis yang jelas. Rupa-rupanya ritual menyilang jari ini dilakukan oleh orang Kristian. Tuan-tuan, saya mati. Apa yang saya sebutkan di sini ialah antara sebab yang jelas letaknya jawatan Paus itu ialah disebabkan LGBT telah masuk ke dalam Vatikan. Vatikan yang mempromosikan LGBT, yang bercanggah dengan kisah dalam Bible mereka tentang Sodom dan Gomorrah, iaitu kaum Nabi Lot. Oleh sebab itu, apakah yang sebenarnya berlaku? Walaupun dia berdosa dan dia dihukum keras dalam Kristian asal, tetapi oleh kerana ramai yang terlibat, dia sudah menjadi norma Eropah. Mereka membenarkan kahwin jantan dengan jantan. Dan diteli juga negara yang terkemuka dalam kahwin jantan dengan jantan. Vatikan tidak ada ruang untuk membantahnya lagi. Dan dia masuk dalam komiti dan dia dihormati oleh masyarakat. Sekiranya dia sebagaimana Pope yang meninggal itu, maka dia akan ditentang oleh masyarakat. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. LGBT, Vatikan minta maaf kepada saudara kita Islam, Kristian. Bukan saya yang kata. Tetapi yang berlaku hakikat ini dinyatakan dalam kajian-kajian dilakukan mereka. Lebih menyayati apa yang berlaku dalam masyarakat Kristian Eropah dibawa ke Bangsa Bersatu, UN, United Nations. Mula-mulanya di atas dasar hak asasi manusia. Kita sangka hak asasi manusia inilah untuk mereka tidak zalimi. Manusia yang miskin dibantu dengan makanan, kita ingat itulah hak asasi manusia. Tetapi rupa-rupanya tidak. Hak asasi manusia ialah all human beings are born free and equal in dignity and rights. Manusia boleh lakukan apa saja. Agama bukan jadi pertimbangan. Dan bangsa-bangsa bersatu telah mengatakan bahawa di antara hak asasi manusia ialah tidak ada perbezaan dalam sexual orientation and gender identity. Ini dikembangkan oleh bangsa bersatu. Dan setiap negara di dunia yang ada wakil di bangsa bersatu diminta untuk ratifikasi tentang peruntukan ini yang mereka sebut convention. Mereka sebut satu convention yang dikeluarkan oleh bangsa bersatu supaya hak asasi manusia ini diiktiraf oleh seluruh dunia. Inilah perjuangan mereka, hubungan antara umat Islam dengan bangsa bersatu yang ada hubungan dengan Vatikan
dan dia adalah sebagai norma yang minta supaya kita mengakuinya. Bangsa Bersatu mengeluarkan berbagai Charter of Justice. Mereka ada hak-hak manusia, Charter of Justice, Charter of Equality, Charter of berbagai-bagai yang mereka keluarkan sejak tahun 1945. Tetapi ketika mereka ada Charter of Justice, mereka mencabul 70 buah negara dunia selepas mereka ada Charter of Justice yang tidak pernah dihormati oleh negara besar. Mereka ada kuasa veto. Apabila mereka mengatakan kezaliman ke atas umat Islam, termasuklah di Palestin ataupun di Afghanistan ataupun di Iraq, mereka akan gunakan kuasa veto mereka. Apa yang mereka sebut sebagai piagam keadilan ini hanyalah ilusi. Mereka menjadikan Bangsa Bersatu untuk mereka menzalimi negara lain. Yahudi menjadikan Bangsa Bersatu untuk menzalimi negara lain. Dan sekarang mereka berdepan dengan LGBT. Dan mereka menggunakan asas hak asasi manusia. Maka Setiausaha Agung Bangsa Bersatu telah mengeluarkan satu statement bahawa LGBT ialah hak asasi manusia. Dan oleh sebab itu, dunia harus akui. Yang masalah ialah negara Islam. Negara Islam sukar untuk mengakuinya. Walaupun ada negara Islam, ia adalah tanda. Tuan-tuan cari siapakah negara Islam, ia telah menandatangani. Mengakui Convention tentang Persamaan Manusia. Namanya cantik, tetapi di belakangnya ialah kebenaran untuk melakukan LGBT. Yang Allah kutuk, yang Allah tenggelamkan kaum ini. Dan dibawa oleh bangsa bersatu. Dan dia menjadi agenda kepada seluruh dunia untuk berakui tentang hak asasi manusia ini. Bangsa Bersatu telah melancarkan beberapa tahun lepas kempen orang yang anti-LGBT. LGBT discrimination dilancarkan oleh Bangsa Bersatu supaya dibawa wakil-wakil mereka setiap negara, lebih lagi negara Islam, supaya beritahu pada kerajaan Islam, kerajaan negara umat Islam ini, bahawa LGBT ialah hak asasi manusia. Dia telah mencabar sendi agama kita, tuan-tuan. Itu sebab saya sebut malam ini. Yang berlaku di kalangan orang Islam, tetapi dia impak secara langsung kepada umat Islam. Dan negara yang menjadikan homoseksualiti, LGBT ini, yang paling termuka dunia adalah UK, Kanada, Filipina, US, Jepun, Korea Selatan, India, Indonesia. Itulah 10 top 10 yang mengakui LGBT sebagai hak asasi manusia. Tuan-tuan, kerajaan Indonesia barangkali tidak mengakuinya, tetapi rakyatnya ramai yang mengakuinya. Kadang-kadang rakyat tidak bersama dengan kerajaan. Dalam konteks LGBT, semua negara Islam menafikannya, termasuk negara Arab. Tetapi sebahagian dari rakyat mereka tidak bersama kerajaan. Kita sangat bimbang sekiranya ini berlaku negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, mereka telah berevolusi. Daripada tahun 1962, ketika itu hanyalah satu buah negara saja yang benarkan LGBT. Tahun 1972, bertambah 3 buah negara, 3 buah state di dalam US yang telah mengakui LGBT. Maksudnya kahwin jantan dengan jantan. 82 bertambah, 92 bertambah, 12 lengkap. Dan US menjadikan LGBT sebagai law of the land. Tuan-tuan, kita sangka Amerika negara yang maju. Rupa-rupanya mereka belum bertamadun lagi, tuan-tuan. Sebab kahwin jantan dengan jantan, haiwan tak pernah lakukan. Mereka jadikan hak asasi manusia. Kita juga, tuan-tuan, sekiranya kita hanya mengambil, bukan saja kita ambil teknologi mereka, kita ambil value sistem mereka. Apakah ini tidak berlaku negara kita? Itu sebab saya sebut malam ini. Mereka sudah menjadikan LGBT sebagai hak individu dan dibenarkan kahwin jantan dengan jantan. Ini negara yang membenarkan, tuan-tuan, sangat menakutkan. Hampir seluruh dunia membenarkan LGBT, homoseksualiti satu aspek daripada LGBT. Tak gender dan sebagainya. Yang hijau ini membenarkan. Yang merah masih tidak benarkan. Ini ialah negara Islam. Yang masih tidak benarkan hanya negara Islam. Malaysia masih tidak benarkan, tuan-tuan. Dalam data lama, dia tidak benarkan. Kita masih pertahankan LGBT, bukan budaya kita. Dan dia adalah illegal. Dan akan mendapat hukuman sekiranya dilakukan. Itu dulu, sekarang belum pasti. Yang hijau, tuan-tuan, sudah
4/5 dunia mengakui LGBT. Bukan main-main, tuan-tuan. Bukan main-main. Seluruh dunia telah mengakui LGBT. Yang masih bertahan ialah negara Arab. Negara Islam Afrika. India juga, walaupun bercampuran Islam ke Islam, masih lagi mengharamkan. Malaysia masih mengharamkan. Di sini Indonesia sudah ditanda dengan hijau. Maksudnya mereka telah tanda tangi. Kita kadang-kadang tak tahu, tapi wakil kita di bangsa satu telah tanda tangi. Sangat-sangat menakutkan, tuan-tuan. Siapakah wakil kita, tuan-tuan? Dan dalam konteks ini, negara yang masih lagi tidak membenarkan dan akan dihukum, ini data lama yang bercanggah dengan data ini lebih terkini. Yang ini ketika ini negara yang menggunakan dia sebagai kriminal, negara yang masih warna merah. Sekarang telah berubah dengan cepat. Yang hijau telah membenarkan. Dan ini sangat menakutkan. Negara umat Islam, tuan-tuan, semuanya mengharamkan. Negara Kuwait, Egypt, Oman, Syria, sebut saja Saudi, Qatar, dan UAE, Emirat Arab Satu juga mengharamkan. Itu kerajaan. Tetapi rakyatnya sedang berjuang. Begitu juga dengan lesbian, dengan LGBT tadi. Di negara Arab Saudi khususnya, dia satu hukuman yang sangat berat, sama seperti kita, sebab Al-Quran mereka tidak asaskan. Dan hukuman untuk mereka melakukan LGBT berdasarkan kepada mazhab-mazhab. Mazhab kita paling takut. Mazhab yang paling ringan ialah mazhab Hanafi. Dan mazhab Imam Hambali juga tidak lebih ringan daripada kita. Hukumanlah mati. Tuan-tuan mati. Yang masih mengekalkan negara di sekeliling kita, yang mengekalkan LGBT ini mati ialah Brunei. Kita tidak kekalkan mati. Kita ada hukuman tapi tidak mati. Inilah yang sedang berlaku dunia. Sekarang dunia ingin attack negara Islam. Sekarang yang ada masalah kepada LGBT hanyalah negara Islam. Maka bola sepak World Cup di Qatar ada agenda di sebalik agenda. Agenda ialah LGBT. Mereka perkenalkan One Love. Mereka perkenalkan bendera LGBT. Sebenarnya mereka ingin attack negara Islam yang masih belum sign. Mereka telah sediakan di bangsa bersatu supaya setiap negara lambat atau cepat mesti sign, termasuk negara kita. Tuan-tuan, perkara ini sangat besar. Tengok negara yang sudah membenarkan LGBT. Hanya tinggal kita sedikit lagi. Hanya kita dengan beberapa negara Islam lagi yang ada. Ini homoseksualiti, LGBT lebih luas, tetapi satu aspek dia pun sudah cukup menakutkan. Kalaulah third gender hampir semua dunia mengakui. Dan kita juga sedang bincang di parlimen, tuan-tuan. Mari kita lihat. Negara Islam jelas menolaknya. Dan Saudi paling berat barangkali. Tetapi dalam keadaan kita mengharamkan LGBT, ada 5 buah negara Islam yang kelihatan lebih mesra LGBT. Oman, Jordan, Bahrain, Tunisia dan Lebanon. 5 buah negara umat Islam yang sangat lunak kepada LGBT. Nasib baik tak masuk Malaysia. Tuan-tuan, Zionis Israel telah mengakui budaya mereka adalah LGBT. Budaya kami LGBT. Mereka duduk dekat dengan Sodom, dekat dengan Gomorrah yang Allah hancurkan mereka. Tetapi Yahudi tetap Yahudi, tuan-tuan. Depan Nabi Musa AS dengan Taurah yang diturunkan dengan bentuk mukjizat pun mereka tolak. Apatah lagi, hanyalah kisah-kisah lama dalam Bible mereka. Ini ialah perkahwinan jantan dengan jantan. Gay marriage. Sekarang separuh dunia telah benarkan. Separuh dunia telah benarkan. Sekarang masih banyak lagi negara yang tidak benar kahwin jantan dengan jantan. Tetapi mereka membenarkan LGBT. Dan separuh dunia telah membenarkan gay marriage. Dimulakan dengan Perancis, dengan Belanda. Ini pasangan pertama. Sudah sampai 30 tahun, sekarang perkahwinan pertama dunia, direkodkan perkahwinan dunia antara jantan dengan jantan. Amerika kedua. Yang kita sangka negara maju, rupanya mereka masih belum tamadun sama sekali. Eropah yang kita sangka mereka negara maju, mereka negara yang belum tamadun sama sekali. Dan ada pejuang negara kita, NGO umpamanya, yang sedang berjuang ke arah ini. Dan kita juga mengajak untuk kembali pada zaman jahiliah.
Maafkan saya tuan-tuan. Barangkali kuliah malam ini tak seronok. Sekarang mereka sudah tua. Sekarang yang kahwin 30 tahun lepas sudah tua sekarang. Pasangan yang mesra, masih mesra. Dan diraihkan oleh dunia tahun ini. Mereka raihkan cadangnya, mereka ingin raihkan pasangan ini di kota, tetapi ditentang oleh kerajaan kota. Mereka ingin tunjukkan kepada umat Islam ini perkahwinan yang hak asasi manusia. Dan mereka telah rayakan tempat mana saya tak pasti. Perkahwinan jantan dengan jantan yang pertama. Ini sudah masuk tahun 30 tahun. 30 tahun, tahun ke 30 tahun dan pasangan pertama adalah orang Belanda. Sekarang, WHO. Apakah sikap WHO sebagai badan bangsa bersatu terhadap LGBT? Statementnya sangat mengejutkan. Mereka ingin redefinition kepada ICD 10 dan 11. Tuan-tuan yang terlibat dengan undang-undang lebih faham dari saya. ICD 10 mengatakan LGBT ialah penyakit. Tetapi ICD 11 rekasnya dia bukan penyakit, dia adalah kebebasan. WHO telah keluarkan satu statement bahawa LGBT bukan lagi penyakit, dia ialah satu kebebasan. Dan inilah yang disebutnya. Dia sebut LGBT is a disease, not a human right. Ini pegangan WHO 50 tahun lepas. Tetapi semalam saya baca, barangkali statement ini keluar 2 minggu lepas, menjelang tahun baru kita. Sexuality is not a disease. Bahkan dia adalah hak asasi manusia. Malaysia, sila tanda tangi. Kenapa kamu degil lagi tidak memberikan hak asasi manusia ini? Dan kita dengar baru lepas di Sogo, Malaysia, tuan-tuan. Kuala Lumpur. Seruan yang kita dengar seperti ini lebih kurang. Mereka menyebut tentang hidup LGBT. Hidup LGBT, tuan-tuan, maaf saya. Mereka bukan lagi satu kumpulan kecil. Mereka satu kuasa yang besar. NGO yang disokong oleh sebahagian daripada orang yang berkuasa. Cukup malang, tuan-tuan, ini nasib bangsa kita. Nasib kita, nasib anak cucu kita. Kalau saya tak lagi mengajar di sini pun, tak apalah. Ini ialah masalah kita. Bukan masalah politik. Ini masalah kita. Masalah umat Islam. Yang sudah hampir dengan kemusnahan dunia. Tuan tengok dari 45 daripada dunia telah mengakui LGBT. Dan mereka sedang mendesak Malaysia sekarang. Kalau ada masa di belakang ini kita lihat apakah yang berlaku di Malaysia. Tuan-tuan, mereka sebut istilah pathologization. Maksudnya untuk dinyahkan penyakit. LGBT bukan penyakit lagi. Being lesbian, gay, bisexual, dia bukan, is not an illness. Dia bukan satu penyakit. Dia adalah kebebasan. Tuan-tuan, minggu ini berlaku ini. Sekarang negara yang tidak membenarkan LGBT, dia melanggar hak asasi manusia. Apakah yang mereka akan berikan kepada kita? Dan anak-anak kita, tuan-tuan, saya pergi Indonesia. Di sekolah-sekolah di Indonesia, tuan-tuan, maaf saya pergi Indonesia. Guru mereka mengatakan terlibat dengan jelas dalam kelas. Negara kita tidak sampai lagi itu lagi. Mari kita jaga, tuan. Dan mereka mengatakan LGBT ialah hak asasi manusia. Dan bagaimanakah penyakit yang akibat dengan LGBT ini? Yang mereka sendiri akui. Dunia akui, WHO akui penyakit STD, Sexual Transmitted Disease. Akibat daripada LGBT, mereka akui, tuan-tuan. Negara yang paling merana ialah Amerika. Kemudian mereka bawa ke Malaysia. Pada tahun melawat Malaysia 5 tahun lepas, mereka bawa ke Malaysia banyak-banyak. Dan Malaysia diisytiharkan oleh WHO, negara yang jangkitan baru yang paling tinggi di dunia ialah Malaysia. Mereka akui LGBT ialah sumber penyakit. Tetapi demi untuk melancarkan perangai mereka yang ditaja oleh Bangsa Bersatu, mereka mengatakan LGBT bukan penyakit. It's not an illness. Dia adalah satu habit. FIFA juga ada agenda bersama Bangsa Bersatu. Itu sebab mereka bawa daripada Amerika, bawa ke Qatar. Sepatutnya World Cup dibawa ke Amerika. Amerika bagi giveaway kepada Qatar. Anda ambil dulu. Saya ambil kemudian. Mereka ada agenda di sebalik agenda.
Dan mereka jadikan agenda LGBT ini dalam bola sepak. Dan tepatnya lah negara Islam sangat tepat. Sebab Qatar antara negara yang masih pertahankan keaslian umat Islam. Oleh sebab itu, mula-mula sekali, mereka ingin membebaskan LGBT di Qatar. Kata Qatar, tak boleh. Kamu laku negara kami, kamu kena ikut undang-undang negara kami. LGBT tidak boleh ditunjuk sebarang tanda mereka tetap ini. Ialah pelangi. Kalau rumah kita ada anak kita balik ini, hati-hati. Ini simbol mereka. Dan kata kerajaan Qatar, kami tidak benarkan siapa-siapa saja yang terlibat dengan LGBT untuk dipertontonkan simbol mereka ataupun action mereka di Qatar. Tidak boleh. FIFA membantah. Ini hak asasi manusia. Kata Qatar, ini negara kami. Dan perbalahan yang besar, tuan-tuan, barangkali tidak disiarkan pada negara kita. Perbalahan antara Qatar dengan FIFA melibatkan LGBT. Akhir sekali mereka capai satu pencapaian yang melegakan umat Islam. Kata Qatar, tidak boleh sebarang tanda LGBT ditunjukkan dalam World Cup. Dan FIFA bawa bola sepak bertanda LGBT. Ketika Qatar mengatakan jangan bawa sebarang tanda LGBT, mereka bawa bola. Bola itu yang mereka tendang itu simbol LGBT, tuan-tuan. Yang biru, merah, kuning itu LGBT. Qatar mengatakan kami tidak boleh benarkan. Tapi bola telah dicetak sebelum pertandingan lagi, kata FIFA. Okey, bola saja boleh. Yang lain tak boleh. Bola saja simbol LGBT. Yang kita sangat, pemuda kita sangat minat dengan bola ini. Yang kedua, setiap negara bangsa bersatu, rupa-rupanya bangsa satu yang menentukan. Di bawah nama FIFA, setiap ketua pasukan membawa simbol LGBT. Ini dibantah oleh Qatar sekali lagi. Qatar melarang mereka makan One Love di kapten masing-masing. Mereka pakai di kasut. Mereka degil. Sangat degil. Mereka tidak hormati budaya Qatar. Mereka tidak hormati undang-undang Qatar. Mereka tak dibenarkan dengan One Love, mereka protes dengan tali kasut. Dan tuan-tuan, saya nak sebut apa yang berlaku negara kita. Ialah apa yang mereka sebut sebagai The Convention of the Elimination of Discrimination Against Women. Iaitu satu convention yang diadakan oleh bangsa bersatu supaya ditandangi oleh seluruh negara dunia, termasuk negara Islam. Tidak ada pengecualian. Dia bukan undang-undang, tuan-tuan. Dia convention. Convention ini adalah resam. Dia adalah satu persetujuan. Dia bukan undang-undang. Daripada resam, daripada convention, dia akan naik satu masa menjadi undang-undang. Sekarang mereka membentuk convention. Apakah kandungan convention ini? Pejuang-pejuang wanita mengatakan hak kami untuk melakukan LGBT. Ada wakil negara Islam, ada wakil negara bukan Islam. Mereka berbincang bertahun-tahun, akhirnya mereka keluarkan draft dan disahkan oleh bangsa bersatu. Apakah konten ada 18 item? Saya hanya sebut 2, tuan-tuan. Yang pertama, convention says a man is not allowed to have polygamy. Lelaki sama negara Islam atau bukan Islam tidak boleh poligami. Kalau dia menjadi undang-undang, dia melakukan jadi jenayah. Dan Allah mengatakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tarakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Allah memberikan apa yang dilakukan poligami dibenarkan dengan syarat-syarat, bukan keharusan yang mutlak, bukan. Tetapi mereka membantah. Tetapi mereka membenarkan sugar daddy. Mereka membenarkan perkahwinan di luar seksual, di luar perkahwinan. Mereka benarkan. Bukan kesalahan. Asalkan suka sama suka, tetapi poligami tidak dibenarkan. Ini convention, dia minta supaya kita sign setiap negara. Saya tak pasti Malaysia sudah sign atau tidak. Ia sangat bergantung, tanyalah pada wakil kita. Dan di Malaysia, tuan-tuan, baby sugar, daddy sugar, sugar daddy, sugar baby menjadi satu lumrah sehinggalah kita telah hapuskan seluruh homepage ataupun Facebook yang membuatkan tawaran tentang sugar baby. Dan universiti-universiti kita terkenal, bukan saya kata, tuan-tuan, ini statistik. Yang terlibat dengan sugar daddy yang paling tinggi di Malaysia adalah Sunway University, diikuti oleh International University dan lain-lain. Bukan saya sebut, statistik yang berikan ini.
Mereka mengharamkan pada kami, tapi membenarkan untuk sugar daddy, sugar baby. Suami orang dengan isteri orang dia benarkan asalkan suka sama suka. Ini bangsa bersatu. Mereka mengajak kita ke neraka. Dan yang sangat menakutkan tahun ini, Convention says a man can marry a man like him. A woman can marry a woman like her. Lelaki boleh kahwin lelaki. Wanita boleh kahwin wanita. Sedangkan Allah menyatakan atatuna dzurran min alamin. Wa tadrun ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kamu yang melakukan kaum Nabi Lut ini, bal antum qaumun adun, kamu kaum yang melampau. Tuan-tuan, dia bercanggah head on collision. Dan kita masih melihat ini sebagai satu perkara yang biasa. Dalam konteks ini, dia ada banyak item, tuan. 1, 2, 3 sampai 18. Saya baca tadi 2 saja. Yang sudah sign 4 yang warna gelap. Yang sign 5 warna orange. Yang warna biru sudah sign 10. Yang sudah warna biru gelap 15 dan 18, hampir sepenuh. Tengok Malaysia, tuan-tuan. Bukan saya sebut, tapi ini dikeluarkan oleh bangsa bersatu. Daripada 18, kita sudah sign 5. Saya tak tahu siapa wakil kita. Apakah yang mereka sign, saya tak tahu. Tetapi, yang saya baca tadi ialah perkara yang menyentuh sendi agama kita. Poligami diharamkan. Dia bukan undang-undang, tetapi dia convention. Convention ialah satu budaya yang kita sama-sama setuju. Dan kalau dia naik jadi undang-undang, dia bind kepada seluruh masyarakat. Dan Singapura, Asia Tenggara, negara yang paling proaktif. Mereka telah menukar dalam perlembagaan mereka untuk membenarkan LGBT. Diisytiharkan oleh Perdana Menteri mereka pada bulan September, tak silap saya, ketika mereka menyambut Hari Kebangsaan Singapura. Dia buat ucapan dalam 3-4 bahasa, tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu, dia malu-malu sebut. Tuan-tuan dengar barangkali? Dia malu-malu sebut dalam bahasa Melayu. Bahasanya fasih dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Apakah yang dia sebut? Tuan-tuan boleh baca. Dia membuat pindaan dalam parlimen mereka, peruntukan S377. Dipindah menjadi S377A. Secara mudah tuan-tuan boleh baca apa artikel ini. Sebelum ini, LGBT, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki tidak dibenarkan di Singapura. Tapi sekarang dibenarkan. Secara mudah. Tuan-tuan boleh baca artikel dia. Dan dalam bahasa Inggerisnya, dia ucap dalam versi berikut, dia kata, I believe this is the right thing to do. And something that most Singaporean will now accept. LGBT, kahwin jantan dengan jantan, tidak lagi kesalahan. Jantan, kahwin jantan, Melayu, Cina, India di Singapura tidak salah. Yang dulu salah, sekarang tidak salah. Menangis umat Islam di Singapura. Tuan-tuan, dia kata dengan malu-malu juga. Dalam bahasa Melayu saya dengar dia kata, kalau nak anak, tak boleh kahwin jantan dengan jantan. Dia tak sebut jantan, lelaki dengan lelaki. Kalau nak anak, kena kahwin lelaki dengan wanita. Dia ajar kita untuk kembali kepada masyarakat yang belum ada sebarang tamadun. Saya dipahamkan, tuan-tuan. Maaf kalau saya salah. Keluarga dia mengamalkan LGBT. Yang bakal menggantikan dia adalah positif LGBT. Yang sangat tekal di Singapura. Maafkan saya kalau salah. Saya diberitahu oleh kawan-kawan kita saya di Singapura. Mereka mengamalkan perkara ini yang sebelum ini belum legal. Sekarang sudah legal. Dan mereka keluarkan ini presiden mereka. Presiden mereka yang terlibat dengan LGBTQ, bukan GBT saya. Dia ada QAI sekarang. Tuan-tuan carilah apakah Q, apakah A, apakah I. Namanya Brian Chong, yang sangat rapat dengan pemimpin, dengan NGO di Malaysia. Mereka telah adakan persatuan yang mereka sebut SAMBAL, iaitu promosikan LGBT. Ini mufti kita. Mufti kita menangis. Pejabat mufti mengatakan bahawa walaupun sekarang undang-undang telah membenarkan lelaki kahwin lelaki, umat Islam janganlah lakukan.
Umat Islam jangan lakukan. Saya hanya dapat menasihatkan anda. Saya tidak kuasa. Saya tidak ada kuasa. Saya tak boleh larang anda lakukan. Tetapi saya nasihatkan. Itu saja yang saya ada. Tuan-tuan, apakah kita tunggu seperti ini? Saya tidak ada kuasa. Saya hanya nasihat saja. Menteri kita yang masih muda ini, tuan-tuan, seorang doktor. Namanya Dr. Nazaruddin. Yang mereka, saya dipahamkan, mereka sengaja angkat ini supaya membenarkan perkara ini. Tetapi dia apabila sampai sempadan, dia tidak boleh benarkan. Dia keluar hanya satu surat, tuan-tuan. Satu muka surat. Untuk ingatkan pada umat Islam, amalan ini bercanggah dengan umat Islam. Itu saja yang dapat dilakukan. Dan umat Islam Singapura menangis, tidak ada kesudahan. Apabila sudah menjadi undang-undang, tidak dapat diubah lagi. Ini nasib saudara kita di sana. Thailand telah benarkan sejak lama. Singapura telah benarkan. Mulai 5-6 bulan lepas. Dan tertinggallah negara kita sekakera ini di antara yang benar dengan membenarkan. Hanya tinggal negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, ini negara kita yang kita cintai. Mereka juga sebut human rights. Setiap penjuru, setiap ucapan kita dengar human rights. Dan mereka juga ada pelangi seperti ini. Ini perjuangan yang sudah ketara sekarang. Masa sudah kondusif. Mereka ada gabungan dengan Singapura. Mereka sebut SAMBAL. Singaporean and Malaysian Bisexual and Lesbian. Katanya, akronimnya SAMBAL. Bukan main-main. Tetapi masih di peringkat NGO. Kita sudah sampai ke tahap ini. Dan LGBT dilaungkan di Kuala Lumpur, tuan-tuan, subhanallah. Hidup LGBT. Saya dengar dengan suara, dengan telinga saya sendiri. Mereka sudah berani. Dan inilah nasib kita, tuan. Dan lebih dahsyat lagi, mereka sedang berjuang dalam NGO mereka untuk menghapuskan khalwat, minuman keras, syariah, paraid, murtad, pakaian wanita, LGBT, JAKIM harus dihapuskan sebab kalau ada JAKIM, kenapa tidak ada agama lain? Dan berbagai-bagai kebahasan yang mereka sedang perjuangkan. Dan kita sama-sama bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab sebab saya banyak bercakap. Tok Imam pun bertanggungjawab. Setiausaha bertanggungjawab. Tuan-tuan semua bertanggungjawab. Apa yang berlaku negara ini, kita yang bentuk sebab kita negara merdeka. Dan kita akan dipersoalkan di akhirat nanti. Dan saya minta maaf kalau kata-kata ini saya ini menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan. Maka saya minta maaf sekali lagi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.